Assalamualaikum dan salam tersohor. Bersua kembali dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 2. Pada hari ini kita akan meneruskan sesi pembelajaran kita dengan tema 3 iaitu tema kebersihan dan kesihatan. Unit 9, aktifkan diri. Kemahiran yang kita akan pelajari pada hari ini ialah kemahiran tata bahasa dengan DSKP-nya 5.1.4 iaitu memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks. Dalam kurungan Roman 2 kata sendi nama. Tajuk petikan yang akan kita pelajari pada hari ini ialah berkemas sambil bersenam. Petikan tersebut terdapat pada muka surat 58 buku teks Bahasa Melayu jilid 1 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat membina ayat dengan menggunakan kata sendi nama mengikut konteks. Kriteria kejayaan. Murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat menulis sekurang-kurangnya 4 daripada 6 tempat kosong dengan kata sendi nama yang betul dan tepat. Kata sendi nama. Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan kata nama atau frasa nama. Kata sendi nama juga boleh terletak di hadapan kata arah. Kata sendi nama yang akan kamu pelajari pada hari ini ada 6, iaitu di, kepada, ke, pada, daripada dan juga dari. Sekarang, mari kita lihat penggunaan kata sendi nama di dalam ayat. Kata sendi nama yang pertama, digunakan untuk menunjukkan tempat dan juga arah. Contohnya dalam ayat yang berikut. Alif bermain bola di padang. Kata sendi di terletak di hadapan kata nama padang iaitu tempat. Ayat yang kedua, nenek duduk di atas kerusi rotan menunjukkan penggunaan kata sendi di berada di hadapan kata arah atas. Penggunaan kata sendi kepada pula digunakan khususnya sebelum kata nama khas. Contohnya dalam ayat berikut. Bungkusan ini ditujukan kepada Amsyar. Penggunaan kata sendi kepada ini berada di hadapan kata nama khas Amsyar. Penggunaan kata sendi ke pula bertujuan untuk menunjukkan arah dan juga tempat. Contohnya dalam ayat yang berikut. Aisyah memasukkan sampah ke dalam tong sampah. Penggunaan kata sendi ke berada di hadapan kata arah dalam yang menunjukkan arah bagi Aisyah membuang sampah atau Aisyah memasukkan sampah itu ke dalam tong sampah. Seterusnya, ayat Yusuf pergi ke sekolah bersama Hadi pula menunjukkan penggunaan kata sendi ke berada di hadapan kata nama sekolah iaitu tempat. Penggunaan kata sendi pada pula bertujuan
untuk menunjukkan tempat bagi perbuatan. Contohnya, dalam ayat Faisal menulis pada papan putih, penggunaan pada atau kata sendi pada ini berada di hadapan frasa nama papan putih merupakan tempat bagi perbuatan Faisal yang menulis. Penggunaan kata sendi daripada pula bertujuan untuk menunjukkan tempat datangnya sesuatu atau sumber bagi sesuatu dan juga bertujuan untuk menunjukkan perbandingan. Contohnya dalam ayat yang berikut. Almari itu diperbuat daripada kayu jati. Ayat ini menunjukkan almari itu bersumberkan atau datangnya daripada kayu jati. Dalam ayat yang kedua pula, Irfan lebih rendah daripada Al-Razin menunjukkan perbandingan sifat di antara dua orang iaitu Irfan dan juga Al-Razin. Penggunaan kata sendi daripada pula bertujuan untuk menunjukkan tempat, masa dan juga arah. Contohnya dalam ayat berikut. Adam berasal dari Sabah. Penggunaan kata sendi dari berada di hadapan kata nama khas Sabah menunjukkan tempat. Manakala dalam ayat yang kedua, Aish menunggu Wafi dari pukul 8 pagi menunjukkan masa. Dan dalam ayat yang ketiga pula, Damia menyahut panggilan ibunya dari dalam bilik menunjukkan arah, iaitu kata sendi dari berada di hadapan kata arah dalam bilik. Kesimpulannya, penggunaan kata sendi nama ini kedudukannya berbeza-beza di dalam ayat. Maksud cikgu, ia boleh berada di hadapan kata nama ataupun kata arah dan mempunyai tujuan yang berbeza-beza dari segi penggunaannya. Baiklah, kita lanjutkan sesi ini dengan membuka buku teks jilid 1 kamu pada halaman 58. Dalam halaman ini, kita akan meneliti penggunaan kata sendi nama di dalam teks yang bertajuk Berkemas Sambil Bersenam. Kita juga akan melakukan aktiviti membina ayat dengan menggunakan kata sendi nama mengikut konteks. Paparan berikut menunjukkan petikan dari teks Berkemas Sambil Bersenam. Mari kita baca teks ini bersama-sama. Berkemas sambil bersenam. Hana di dalam biliknya. Dia hendak mengemas meja belajarnya. Jika kamu perhatikan, dalam ayat ini terdapat penggunaan kata sendi di. Kata sendi di ini berada di hadapan kata arah dalam. Kata arah dalam ini menunjukkan arah keberadaan Hana, iaitu Hana berada di dalam biliknya. Seterusnya, Hana mengambil alat tulis dari atas meja dan di dalam laci. Ayat ini menunjukkan penggunaan kata sendi dari yang terletak juga sebelum kata arah atas.
Terdapat juga pengulangan penggunaan kata sendi di dan penggunaan kata arah dalam. Jadi, penggunaan kata sendi dari ini dan juga di ini lebih merujuk kepada arah. Maksudnya, arah di mana letaknya alat tulis Hana. Alat tulis di atas meja, sekali lagi terdapat pengulangan kata sendi di dan pengulangan kata arah atas lebih banyak daripada alat tulis di dalam meja. Jika kamu perhatikan, terdapat satu lagi penggunaan kata sendi di sini, iaitu daripada. Penggunaan kata sendi daripada ini bertujuan untuk membandingkan alat tulis yang berada di atas meja dengan alat tulis yang berada di dalam laci. Mari kita sambung membaca. Hana meletakkan barang-barang itu di bawah meja. Dia membuang barangan yang buruk ke dalam bakul sampah. Sekali lagi, penggunaan kata sendi di ini terletak di hadapan kata arah bawah. Terdapat penggunaan kata sendi yang lain, iaitu ke, juga digunakan bertujuan untuk menunjukkan arah, iaitu dalam tong sampah. Kesimpulannya, dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, lebih banyak menunjukkan arah dan satu kata sendi, iaitu daripada, yang menunjukkan perbandingan di antara satu kuantiti dengan kuantiti yang lain. Paparan berikut pula merupakan sambungan dari bacaan kita tadi. Kamu diberi 3 gambar dan kamu dikehendaki melengkapkan gambar dengan menggunakan kata sendi nama yang diberi. Seterusnya, dalam gambar yang ke-5 dan ke-6 pula, kamu dikehendaki membina ayat menggunakan kata sendi nama yang telah pun diberikan. Baik, dalam gambar yang pertama, kamu diberi rangkai kata atau frasa yang berikut. Ibu Hana, tempat kosong, beliau memberikan tempat kosong. Kamu perlu melengkapkan tempat kosong ini menggunakan kata sendi nama yang telah pun diberikan kepada kamu. Jadi, kamu harus membina ayat dengan berpandukan kepada gambar yang tertera. Ibu Hana, baik, ini merupakan Ibu Hana. Apakah yang dilakukan oleh Ibu Hana dan apakah yang diberikan oleh Ibu Hana kepada Hana? Cikgu ada cadangan jawapan yang berbunyi, Ibu Hana masuk ke dalam bilik Hana. Beliau memberikan kain lap kepada Hana. Baik, ini merupakan cadangan sahaja dari cikgu. Kamu boleh mengolah jawapan kamu sendiri, tetapi haruslah berpandukan kepada kata sendi nama yang diberi dan juga berdasarkan kepada gambar yang ditunjukkan. Untuk gambar yang ke-5 dan ke-6 ini, baik, Hana sedang melakukan apa? Apakah perbuatan yang sedang dilakukan oleh Hana?
kamu harus membina ayat menggunakan atau berdasarkan gambar ini. Apakah yang dilakukan oleh Hana? Perbuatan itu perbuatan apa? Adakah menonton, menulis, mengelap, menyapu dan sebagainya? Gunakan kata sendi nama yang diberikan iaitu pada. Dan yang terakhir sekali, gambar yang keenam, kamu harus menggunakan kata sendi di. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Hana ini? Adakah Hana sedang membaca, ataukah Hana sedang menyapu sampah, ataupun Hana sedang menonton televisyen, ataupun Hana sedang mengemas buku? Apakah yang sesuai, istilah yang sesuai digunakan untuk menggambarkan perbuatan Hana, dan sertakan imbuhan di ini dalam ayat kamu. Jadi kamu perlu melengkapkan ayat ini dengan meletakkan Hana sebagai pelaku atau subjek di dalam ayat kamu. Aktiviti membina ayat menggunakan kata sendi nama mengikut konteks ini perlu kamu lakukan dalam buku latihan nombor 1 kamu. Salin sebagaimana yang telah cikgu tunjukkan dalam slide ini. Jangan lupa tuliskan hari, tarikh serta kemahiran dan salinlah atau tulislah sebagaimana yang telah cikgu paparkan di sini. Seterusnya kita beralih ke buku aktiviti pula. Sila buka buku aktiviti kamu pada halaman 68. Dalam halaman ini kamu dikehendaki melakukan aktiviti 4 iaitu melengkapkan petikan dengan kata sendi nama yang betul. Kamu diberi petikan yang bertajuk membantu ibu. Dalam petikan ini, kamu dikehendaki melengkapkan tempat kosong dengan kata sendi nama yang diberi, iaitu pada, di, ke, dari, daripada dan juga kepada. Kamu perlu menyesuaikan kata sendi nama ini mengikut konteks ayat. Dan inilah tugasan yang perlu kamu selesaikan. Baik, jangan lupa untuk menyiapkan tugasan kamu, buku teks pada halaman 58 dan juga buku aktiviti juga pada halaman 68. Sehingga kita bertemu lagi di siaran yang lain. Sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.